Sebenarnya di Malaysia pun usaha untuk memburukkan Islam, usaha untuk merosakkan kefahaman tentang makna Islam bermula pada zaman penjajahan pun. Maksudnya dengan wujudnya Orientalis, wujudnya Stafford Raffles sebagai contoh, wujudnya pemikir-pemikir Eropah, Frank Swettenham dan sebagainya yang menggambarkan Islam dengan makna-makna yang salah. Mengasingkan masyarakat Melayu Islam daripada Quran, mengeluarkan masyarakat Melayu Islam daripada bahasa Jawi. Semua itu adalah proses-proses yang telah dilakukan oleh penjajah. Dan biasanya saya terbaca dalam satu kajian, dia meletakkan Islamofobia yang wujud pada hari ini, dia wujud pada 4 fasa. Yang ini dalam sejarah kira di Malaysia lah. Fasa pertama adalah fasa Orientalis, pada fasa penjajahan. Maksudnya dengan bentuk-bentuk yang tadi itulah, maksudnya membentuk sekolah-sekolah elit, mengasingkan makna-makna bahasa Melayu daripada Islam, mengasingkan etnik daripada agama dan sebagainya. Ini adalah fasa penjajah. Kedua adalah fasa pasca kemerdekaan. Ini lebih kepada Anglophile. Mudah sebut Anglophile ni adalah kelompok lokal ataupun masyarakat elit lokal yang berwajah Melayu, yang berpakai songkok, yang berpakai baju Melayu, tetapi pada hati dan kata-katanya adalah berfikiran Barat. Ini fasa yang kedua. Jadi ketika itu berlakulah satu fasa kelompok ini yang memerintah. Kuasa itu ada pada mereka, tetapi mereka memerintah berdasarkan kepada acuan Barat. Kemudian fasa ketiga ada yang kita sebutkan pada era 80-an. Bila mana era Soviet jatuh, maka ketika itu Barat melihat ancaman besar terhadap order dunia adalah Islam. Jadi ketika itu muncullah pelbagai NGO. Sebagai contoh, kalau di Malaysia, kalau di Nusantara ni munculnya JIL, Jaringan Islam Liberal, era 70-an. Ketika itu juga muncullah SIS, Sistem Islam. Maksudnya dia muncul dalam bentuk civil, diistilahkan sebagai civil society, NGO. Dia muncul dan mula naik, tapi tak mula keluar betul lah. Sebabkan era itu adalah masih lagi era awal dan dia tak ada satu spark untuk dia orang betul-betul keluar. Dan fasa yang keempat adalah boleh nak kata pasca September 11, ataupun bila mana Barat betul-betul mengisytiharkan perang terhadap dunia Islam, maka ketika itu kelompok-kelompok ini pun mula muncul yang akhirnya cuba menggugat dunia Islam secara keseluruhannya. Jadi kita kena faham dalam 4 fasa tersebut. Satu benda juga yang perlu kita faham bila kita sebut tentang Islamofobia, kita jangan membayangkan Islamofobia itu hanyalah dalam bentuk membunuh umat Islam, menyiksa umat Islam. Tetapi Islamofobia ni pun ada dalam satu strategi yang dipanggil semantic infiltration, iaitulah merosakkan makna-makna istilah yang wujud dalam Islam itu sendiri. Sebagai contohlah, bila disebutkan negara Islam, terus dibayangkan dengan maksud Taliban, dengan maksud kekejaman, dengan maksud penyiksaan. Bila disebutkan tentang istilah jihad, terus dibayangkan tentang penyiksaan, tentang meletupkan diri sebagai contoh. Ataupun bila sebut tentang undang-undang Islam, terus dibuatkan bayangan tentang potong tangan, dibayangkan tentang rejam. Itu adalah semantic infiltration, maksudnya merosakkan istilah-istilah yang sebenarnya wujud dalam Islam dan diberikan makna-makna yang salah terhadap istilah tersebut. Kesan besar dia, bila mana golongan-golongan Islamis bila nak bercakap tentang istilah-istilah Islamis, maka dia akan menjadi satu keadaan bersalah. Dia nak sebut jihad pun dia rasa takut, dia rasa bersalah. Nak sebut negara Islam pun dia rasa bersalah, yang menyebabkan akhirnya berlakulah pencairan. Jadi makna Islamofobia tu bukan sekadar bentuk serangan secara langsung, tetapi yang lebih besar sebenarnya Islamofobia itu sebenarnya dia nak menaikkan satu kelompok disebut sebagai Muslim Liberal, satu kelompok yang mula menterjemahkan Islam dalam bentuk-bentuknya yang berbeza. Cuba saya akhiri sikit lagi. Baru ni saya tonton satu temu ramah tahun 2015. Kan ketika itu Donald Trump menjadi Presiden US, dan ketika itu antara polisi awal dia adalah dia nak suruh imigran tu supaya dihalau balik ketika itu. Dan dalam interview tu, Sam Harris ni adalah seorang artis dan seorang influencer yang terkenal lah dekat US. Dia marah lah kenapa Trump buat macam ni. Tapi dia marah tu bukan dengan maksud dia tak bersetuju Trump tu menyerang Islam, tapi dia bercakap sepatutnya Trump menggunakan strategi yang lain untuk menyerang Islam. Dia cakap sepatutnya Trump menggunakan strategi empower the Muslim liberal and empower the Muslim reformist yang berpegang dengan worldview Barat, yang hidup dalam komuniti Islam. Ini yang sepatutnya di-empowerkan, dinaikkan, supaya akhirnya barulah boleh menenggelamkan Muslim, ataupun disebutkan Muslim ekstremis ke, ataupun Muslim itu secara keseluruhannya. Bila kita faham benda ini besar sepanjang zaman, dan inilah kerangka yang berlaku di dunia, akhirnya tempias ini dah sampailah di Malaysia.